Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. So guys, patutnya this week saya plan nak buat video yang berkait dengan sambungan topik hari tu, tentang bolehkah kita jana ribuan persen dalam saham. Okay, saya belum siap lagi kerangka video tu. Dan kebetulan pula saya terjumpa this artikel tengah-tengah go through Facebook page, Facebook saya. So lalu this article. So saya rasa saya tak pasti case ni either is real or not, saya tak tahu, tapi ini ialah penulisan seseorang, tentang kisah seseorang. So maybe saya akan buat satu video dulu berkait dengan artikel ni, sebab saya rasa is very important. Dan yang penting sekali ialah apa yang kita boleh belajar daripada kisah orang ni lah, basically. Okay, so anda tengok tajuk tu sendiri, sebab ada perkataan saham tu saya terus trigger. Okay, so saya terus nak tahulah apa benda yang sampai apa untung 33k kali kedua saya tamak labur semua duit terus muflis and what not. Okay, so it's quite interesting. Jadi saya nak go through dengan anda dan saya akan highlightkan apakah mistake yang dia buat dan apa yang kita patut belajar daripada this article. Okay, sebelum tu, as a disclaimer, apa yang saya nyatakan hanya pandangan peribadi saya. Saya tidak kenal sama sekali orang yang terlibat dalam ni lah, yang kisah penceritaan ni, di saudara ni kan, saya tak kenal pun dia. Okay, so ia hanya pandangan peribadi saya sebagai seorang yang adalah sikit-sikit ilmu bab kewangan ataupun nak panggil financial planning lah, or investment and stuff lah. Okay, so saya nak kongsikan apa yang mistake utama dia and what he should have done instead. Okay, so semoga ia menjadi iktibar buat semua. Alright, so again, disclaimer, this is only my personal opinion. Okay, so kita go through. Okay, so dia ceritalah dekat sini. Okay, saya akan bacakan and then saya akan stop dekat mana yang perlu. Okay, so saya stres dipindahkan ke jabatan lain secara tiba-tiba. Saya minta cuti tipu 2 bulan. Bermula dengan cuti tak berikut ni, saya terperangkap dengan langkah neraka. Okay, dia langkah neraka lah dipanggil. Alright, so sekarang macam mana saya nak kahwin bulan 9 ni? Okay, basically Mamat ni ada masalah kewangan, and bulan 9 ni ada komitmen. Okay, which is dia nak kahwin. Duit hantaran 8,000, nak beri mas kahwin RM 2024. Alright, dan dia tak ada 1 sen pun. Okay, so okay lah, yang ni tak penting. Just bagi tahu, nama dia bekerja pada kaki tangan kerajaan di KL, umur 30. Buat masa ini saya masih duduk dengan family. Okay, ceritanya bermula bulan Mac 2019, okay, which was about 2 years ago lah ni. Di mana dahulunya hidup saya nak kata senang taklah. Okay, cukup-cukup makan. Saya berkhidmat di swasta. Okay, itu satu information yang kita ada. Dia bekerja kat swasta dari 2014 ke 2019. Okay, dia about 5 years lah. Okay, gaji dia agak lumayan, sekitar 4.5 to 5k a month. Okay, jadi saya berkhidmat di situ, saya happy. Sesudah 2 tahun berkhidmat, ibu saya mula bertanya duit gaji selalu nak buat apa. Jujur saya cakap, saya sangat suka boros dan belanja kawan, anak-anak. Dan saya ni memang agak family man. Okay, dia termkan diri dia family man. Okay, so bagi saya lah, just because you are family man tak semestinya anda boros. Boros adalah satu sikap. Okay, satu sikap yang lahir dalam individu tersebut. Jadi kita tak boleh nak kata, oh saya, sebab saya ni family man, saya boros. So bagi saya tak betul lah. Okay, ada je family man but sangat bercermat, ada juga kan. Okay, so tapi dia nak bagi ayat tu. Okay, tak apa, kita tolak situ. Di situ ibu saya cuba meracuni. Saya tak sure kenapa dia nak guna perkataan meracuni. Adakah dia nak blame ke apa, saya tak tahu. Okay, as I said, purpose saya buat video ni ialah untuk kita belajar. Okay, saya tak nak bukan nak bash ke nak apa. Okay, apa yang dia lalu, itu dah lalu. So apa yang kita boleh belajar. Okay, so dia kata ibu dia meracuni, bertanya tak nak beli aset ke, rumah ke atau kereta. Okay, bila saya baca case ni, actually memang saya tahulah ada berlaku this kind of thing where parents menjadi punca anak boleh masuk berhutang. Okay, memang ada berlaku dalam real life lah. Okay, sebab hidup saya sebelum ni dengan motor yang arwah ayah punya.
Jadi bermula di sini kisah hitam saya. Okey, saya pun ikut apa ibu saya kata, tapi yang silap, saya membeli kereta bukan beli rumah dalam tempoh 9 tahun dengan bayaran 800 sebulan pada hujung 2016. Okey, statement dekat sini, okey, bagi saya tak tepat. Actually tak salah nak beli kereta, tetapi anda boleh tengok apa yang disilap dekat sini ialah dia membeli kereta luar kemampuan dia. Dia membeli kereta pada harga 800 sebulan. Okey, and itu menjadi beban yang sangat besar lah. Ini kategori Honda lah kot. Okay, so sedangkan ada je kereta Proton Saga BLM yang boleh dibeli pada separuh harga. Okay, ataupun macam saya kata dalam video saya tu, that anda mungkin boleh cari kereta second hand. Okay, bukannya semua kereta second hand tu rosak, orang kata teruk, maintenance, itu semua mitos. Okay, ada kereta second hand yang elok, cuma anda kena pandai cari. So saya ada buat nota juga so that kita boleh ni supaya anda pun boleh refer. So basically membeli kereta tu memang satu keperluan lah. Okay, sebab kita pun tahu kan, hidup dekat KL ni kalau tak ada kenderaan memang satu benda susah lah, hujan apa semua. Tapi kita harus sedar where kita beli berdasarkan kemampuan. Okay, berdasarkan kemampuan. Okay, kenapa dia end up beli kereta mahal ni? Okay, sebab daripada statement dia sendiri, dia bukan jenis yang saving langsung. Jadi bermaksud dia bukan orang yang jenis allocate gaji dia banyak macam ni sekalipun. Dia bukan jenis yang allocate untuk saving. Okay, dia boleh cakap sini saya selalu jujur, saya sangat boros dan suka belanja kawan-kawan apa semualah. Okay, so basically based on this statement, saya dapati saya tak rasa Mamat ni orang jenis saving. Okay, so bagi saya kita boleh beli berdasarkan kemampuan, and most importantly is kita kena dah memang set aside berapa persen daripada income kita adalah saving. Okay, jadi dekat situ kita boleh anggar lah. Bila kita ada, katakanlah kita dah set aside, okay, gaji saya 5,000, jadi goal saya ialah save 20% sebulan. Okay, 20% sebulan maksudnya 1,000 dekat situ. Okay, ada lagi baki 4,000. Okay, 4,000 tu nak tolak-tolak benda-benda lain pula lah. So maybe kereta tu saya akan ambil yang maybe between 400 to 500. Kalau boleh bawah 500 lagi bagus lah sebulan. Okay, so seperti saya kata, kereta ada yang walaupun kategori mampu milik lah. Okay, macam Saga BLM. Okay, and then ataupun kereta second hand. Alright, kereta second hand. Okay, kereta second hand ni saya punya ni lah tips yang saya boleh bagi. Okay, sebab kita ni bukannya kerja orang repair kereta. So kita in general kita tak tahu kereta kita nak beli tu whether kalau second hand rosak ke apa. So sebaiknya ialah anda bila nak beli kereta second hand ni, anda bawa sekali mekanik. Okay, cari mekanik yang anda boleh percaya. Okay, so just buat temu janji dengan dealer tu yang second hand car tu, dengan mekanik tu. And of course lah, kalau mekanik tu check, dia kata semua okey, tak ada kesan-kesan kereta ni pernah kena potong ke, tak ada kesan kereta ni pernah masuk banjir ke, alright, tak ada leaking. So mekanik tu kata okey, belanjalah mekanik tu. Okey, bagilah dia sedikit orang kata duit habuan lah sikit kerana membantu anda. Okey, saya punya filosofi very simple. Benda yang kita tak pandai, mesti ada orang lain pandai. Okay, itu je rule dia. Okay, masa saya kerja kat kerja swasta dulu, saya kerja dengan Sendabi pun, bukannya saya tahu semua benda especially macam saya kena uruskan satellite GIS. Memang saya tak belajar benda tu masa saya kat universiti, tapi di Sendabi dulu ada department untuk GIS dan satellite. Okay, untuk buat mapping plantation. Jadi saya belajar, pergi dari zero belajar dengan orang tu. So alhamdulillah dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Okey, benda yang kita tak pandai, tak semestinya orang lain tak pandai juga. Mesti ada orang yang pandai. Jadi kita kena pandai dekat sinilah benda-benda macam ni. Okey,
So alright, so dia ada komitmen 800 sebulan kat kereta. Okay, yang ni statement ni sebab saya dah actually go through the article. Yang ni saya agak muskil sikit, but anyway, kita just for the benefit of the doubt, kita believe lah cerita ni betul okay. Dalam pada itu, ibu saya tidak suka saya bekerja di company swasta, okay, kerana pergaulan yang bebas. Dan company juga tidak pernah ambil peduli tentang pakaian waktu bekerja. Jadi saya selalu jugalah berseluar pendek pergi kerja dan memakai t-shirt company. Lagi ibu saya tidak berkenan sebab dia ustazah. Okay, ni saya tak faham statement ni actually. Okay, saya baca berulang kali lah. Okay, bagi saya nombor satu, isu pergaulan bebas tak ada kaitan dengan company. Okay, anda nak bergaul bebas, bukannya kita pergi kerja tu kita berkaraoke, kita berparti-parti, menari-nari. Kita pergi kerja, kita professional. Saya pun kerja company swasta, jadi saya tak nampak apa masalah. Pergaulan yang bebas ni ialah anda sendiri. Okay, maksudnya orang ni sendiri yang tak boleh kontrol diri. Okay, saya tak tahu lah apa definasi pergaulan yang bebas dekat sini ni. Maknanya lepas kerja tu pergi, jolly-jolly and stuff. Saya tak tahu. Okay, sebab benda ni pun, artikel ni pun bukannya begitu spesifik. Okay, itu satu. Nombor dua ialah company ini juga tidak pernah ambil peduli. Tidak pernah ambil peduli tentang pakaian waktu bekerja. So, maknanya there's no dress code for the company. Okay, di sini mention sini. Jadi, memakai seluar pendek tu, okay, mungkin ibu dia tak senang dia pakai seluar pendek lah. Okay, tapi dia pakai seluar pendek tu atas choice dia, bukan atas company yang suruh. Kerana dia sendiri dah mention dekat sini, tak pernah ambil peduli tentang pakaian waktu bekerja. Okay, meaning there's no dress code. Okay, cuma saya find it a bit weird lah, sebab company ni dia ada that certain dress code where you kena meet lah. Okay, dia ada decency tu. Okay, but I don't know lah, ini claim dia. So, to me, sense ni tak logik. Okay, bagi saya tak logik. Tapi seperti saya kata, kita just assume lah apa yang diceritakan ni semua betul, and we just want to see apa yang kita boleh belajar dari sini. Okay, at the end of the day, it's not about nak bash person tu. Benda ni dah terjadi. There's orang kata sesar dulu pendapatan, sesar kemudian tiada gunanya. So, benda dah jadi. So, apa yang kita boleh belajar dari sini, especially anak-anak muda yang tengok channel saya ni, what can you learn from this person? Okay, so, lagi ibu saya tidak berkenan sebagai ustazah. Selepas itu, dia jadikan cerita, saya lulus exam SPA. Okay, so basically government exam lah. Kemudian dapat surat dan panggilan temuduga 2018. Alhamdulillah dapat email, surat tawaran bekerja di sektor kerajaan, jawatan FT19, awal Januari 2019. Okay, so dia kata dekat sinilah bermula detik hitam dia. Walaupun saya fikir banyak kali, sebab gaji, isu gaji. Okay, dekat sini memang saya tak boleh faham apa yang buat dia keputusan. Tapi somehow dia nak tolak kepada ibu dia. So, which tak make sense again bagi saya. Okay, kerana alasan dia nak tukar kerja tu sebab seluar pendek dengan pasal pakaian pakaian dress code, pakaian waktu bekerja dengan pergaulan bebas, which does not make sense lah to me. Okay, saya rasa maybe kalau anda ada komen boleh letaklah dekat ruangan bawah. Okay, so basically tempat kerja baru dia, which is the government sector. Okay, so dia dah ada 800 sebulan. Dulu dia gaji 4.5k ke 5k. Okay, so ni nampak tak? Sebab itulah demi nak bahagiakan ibu dan memuaskan hati beliau. So bagi saya minta maaf lah. Okay, tak make sense dekat sini. Okay, tak make sense sebab kenapa dia nak tukar dari swasta tu. Melainkan, okay, sebab saya sendiri pun ada saudara saya yang actually kerja swasta dekat Singapore, tapi ada isu sikit tentang solat. So, bagi saya, walaupun dia sacrifice tak kerja sana tu, dapat gaji bla-bla ribu, dia balik kerja kat Malaysia, walaupun gaji tu less than 10k, tapi bagi saya, tindakan dia tu betul. Okay, it doesn't matter sebab dia tak sacrifice solat. Okay, itu cerita solat. Ini cerita pasal seluar pendek dengan pergaulan bebas. So, saya tak pasti apa yang bermain kat fikiran dia, saya tak pasti. And the way dia cerita ni macam nak tolak demi memuaskan hati ibu. Okay, so this is also weird lah for me. Okay, sebab kita pergi bekerja, kita committed. It's a professional job. Bukannya kita pergi buat benda-benda yang bukan-bukan. So, saya tak nampak apa salahnya bekerja dengan swasta. Melainkanlah, kita bekerja tu something yang melibatkan, kalau ada orang Islam lah, maybe kita kena service industri yang, you know lah. Okay, saya tak nak go into detail, but macam-macam lah. Maksudnya serve liquor ke apa ke. So, mungkin lah di pandangan di situ baik kita kerja government kan. Okay, but
the way dia cerita, dia kerja logistics, okay, yang awal-awal tu. So saya tak tahulah kenapa dia ni, but anyways, okay, so dia bekerja dengan gaji baru dia iaitu 2,147. Okay, 2,147, dah kurang separuh daripada gaji asal dia. So remember, dia ada loan 800. Okay, so saya tak berapa faham lah why he made this decision. Saya pun tak ni. But for you guys out there, if you face this kind of situation, saya punya cakap ialah, hidup anda adalah hidup anda. Okay, hidup anda adalah hidup anda. Okay, make the right decision. Okay, for whatever reason, saya tak tahulah. Okay, melainkanlah, okay, melainkan benda tu melibatkan compromising, apa dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak apalah, compromising agama. Okay, you have to think twice before making such decision. Alright? Okay, kita jangan libatkan orang lain dalam dalam keputusan kita, sebab at the end of the day, kita sendiri yang kena tanggung akibat of kita punya keputusan. Okay, macam saya sendiri pun, saya berhenti kerja kan, but I don't have so much problem macam this guy lah, ada begitu banyak masalah kewangan. Saya tak ada masalah, cuma isu saya ialah saya akan start zero balik, tapi alhamdulillah saya tak ada komitmen yang tinggi. Okay, very very low commitment. Okay, so decision making tu saya yang buat. Okay, bukannya ayah saya, bukan mak saya. Saya minta nasihat, tapi saya tak semesti follow nasihat tersebut, kerana hidup saya adalah milik saya. Okay, so anything happen, saya bertanggungjawab, dan saya tak ngungkit-ngungkit, oh, it's because you asked me to do this, it's because you asked me to do that, it's all your fault. Okay, if I hadn't listened to you. Okay, itu yang banyak kita dengar. Orang suka nak cuba you want to satisfy somebody else, tapi bila things go wrong, orang tu yang bersalah. Okay, sebab tu saya cakap, is our life, is our decision. Okay. Okay, untuk makluman, gagahkan. Okay, so okay, alright. Gaji okay, belum tolak EPF, berbaki 273. Tak apa, yang itu nanti. Okay, untuk makluman, saya sudah tidak mempunyai ayah pada tahun 2012. Lepas 2 bulan dapat berita gembira, saya lepas dari tapisan permohonan rumah WIP. Okay, sebelum saya berhenti company swasta, saya ada apply rumah WIP mampu milik harga 198k pada Januari, dan bulanan dia 874. So basically dia ada hutang kereta 800, hutang rumah 874. Okay, sempat apa ni tulis ni, semput dah nak cium tanah saja, rasa ibu saya sekali lagi paksa ambil saja rumah tu sebab murah. Walaupun loan memang saya tak lepas waktu tu, ialah basically DSR. Okay, untuk orang yang tak pernah beli rumah lagi, okay, kita ada apa kita panggil DSR, Debt Servicing Ratio. Okay, so basically apa komitmen kita, okay, monthly komitmen kita yang bulan-bulanan kena bayar education loan ke, loan kereta ke, personal loan ke apa. Okay, kita kena campurkan dengan apa nama, monthly commitment untuk rumah kita nak beli tu. Okay, monthly rumah kita nak beli tu, kita bahagikan dengan net salary kita, kita darab 100. Ini formula dia. Okay, so untuk certain bank, bila DSR anda dah melebihi 60%, maybe tak lepas. Ada orang lebih 70% tak lepas. Sebab at the end of the day, bank nak tengok apa yang dia panggil sebagai net disposable income. Okay, okay, so income ni adalah income untuk survive.
Okay, menurut kawan saya yang kerja sebagai real estate agent, dia kata kalau dekat KL ni diorang akan tengok sekitar 1,000 sehingga 1,200, okay, untuk net disposable income, untuk you survive lah, untuk you makan and stuff apa semua tu. Alright, so dia ada tengok mesti ada tinggal this much. Sebab tu anda tengok orang yang high income DSR dia lebih tinggi. Okey, ada yang 70 pun ada, saya ada baca ada 90 pun ada, kerana sebab dia orang punya pendapatan tinggi, maka DSR dia tinggi pun tak apa. Okey, sebab walaupun katakanlah DSR dia 70%, tapi yang tinggal lagi 30% adalah dia punya net disposable income. So bila you darab dengan gaji 10,000, contoh gaji 10,000, so basically dia still ada 3,000. Okay, dia still ada 3,000. So dekat situ dia selamat lah basically. Okay, dia selamat, dia boleh survive lah dengan 3,000. Okay, so you nampak tak why DSR tu sangat penting. So dia sendiri dia nasib baik, dia actually memang sedar, tapi again ada intervention daripada ibu dia sekali lagi, and ibu dia nakkan benda ni. Okay, so di sini apa yang saya nak ni okay, one of the thing walaupun tak berapa senang lah nak mention benda ni, tapi sometimes kita kena mention. Okay, our parents, okay, not necessarily is the best financial advisor. Okay, bergantung lah. Okay, macam parents saya memang orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang kewangan tu memang sangat tinggi lah. So saya memang wajar lah mendengar nasihat mereka. Tapi kebanyakan parents yang especially ni lah kan, yang tak biasa deal DSR apa semua ni pun tak tahu. So they are not your best financial advisor. Okay, jadi anda mengambil nasihat mereka adalah satu langkah yang tak betul. Okay, walaupun mereka adalah parents anda. Okay, so it's kind of hard for me to say that lah. Tapi saya kan ni kan, I always say that the truth needs to be told. Okay, tak kira walaupun dia pahit. Okay, so dalam kes ni you boleh tengok again dia mention emak dia sekali lagi memaksa dia ambil rumah tu sebab murah. Okay, walaupun loan dia tak lepas time tu, so dengan ni jadikan kakak dia pula sebagai ni joint loan. Okay, so ini kes macam ni pun saya selalu tengok juga where you tak layak untuk dapatkan loan tu, tapi dia cuba gandingkan adik-beradik lain-lain. Okay, maknanya kita seret juga orang lain into our problem. Okay, so that's not a good move sebenarnya. Okay, sebab bagi saya rumah ni macam, kalau you tak beli sekarang pun you boleh beli masa hadapan. Okay, bila you dah betul-betul stabil baru you beli rumah. So dia nak cerita kat sini nyawa-nyawa ikan lah dengan gaji dia 2147, and then tolak 800 untuk kereta, 874 untuk rumah pula. So EPF lagi sebab belum sah perkhidmatan 3 tahun, tinggallah 273. Okay, so dia kata kat sini dia pergi kerja naik motor je. Okay, but kereta tu dah jadi macam ni lah, tinggal kat rumah. Okay, but because you kena ingat kereta tu dia beli awal, kalau tak salah saya 2016 kan dia mention dia beli awal. So dia beli sebelum dia berhenti kerja. Yang actually yang dia boleh wrong decision making, yang dia patut perbetulkan tu ialah yang bab rumah tu. Okay, so shouldn't take a loan kalau DSR kita tak meet requirement. Okay, ada reason kenapa ada DSR ni. Okay, so basically dah ada elok-elok ada DSR ni, so make sure you calculate your DSR. Okay, kalau tak layak tu tak layak lah. Okay, bukannya nak kata forever you tak layak, kemudian later you boleh beli rumah. Okay, tak ada masalah. Okay, get your income to be stable first. Okay, so tolak tepi tu. Alright, so sekarang ni dia ada dua komitmen. Satu ialah rumah 874 dan kereta 800. Okay, and then baki yang ada apa tadi, 273 dah tinggal. Okay, 273. Oh sorry, alright.
So dia kata dia berjaya survive dekat government tu until March tahun 2020. Masa ni dia mengenali seorang wanita dan bertekad untuk tamatkan zaman bujang. Okay, dia dah masuk bab kahwin lah. Okay, saya tak nak sentuh sangat bab kahwin tu, okay, because itu more on personal. Saya nak lebih sentuh pada perancangan kewangan dia ni. Okay, so saya jenis tidak sebulu dengan penyelia. Okay, conflict office. Kalau anda ingat dalam salah satu video saya dah pernah kata just because gaji anda besar, bila anda tak saving, anda tak tahu bila boleh berlaku benda-benda yang ni lah, yang menyebabkan dah tak selesa dengan tempat kerja anda. It's something yang I knew that kalau kita kerja, if we spend all our money, maknanya duit-duit hasil kita kerja, kita spend, kita tak ada savings, there will be times where you wanted change tapi you tak boleh. Maksudnya I can't exit, saya tak boleh keluar daripada company, saya tak boleh ni, I have to stand. Kalau yang ada konflik dengan boss, dengan team or whatever, but you nak move on tak boleh because financially you are not strong. Okay, so saya dah sedar benda tu daripada awal. That's why I always kept saving and duit-duit business pun save, invest, duit bonus tak pernah spend. The 3 years I spent in SIME, bonus SIME was quite big, Alhamdulillah. So saya tak pernah spend satu pun. I never spend a dime. Semua simpan, semua invest balik. So that thing yang give me that boost untuk for me, I told myself that time, this not going to happen lah. Apa yang saya envision saya di SIME Dhabi tu takkan happen. So it's time for me to move on. I put notice 24 jam. Macam tu je. I wrote the letter like beberapa hari ke after thinking about it lah. Okay, saya tak ingat sangat lah details dia, but I wrote the letter, simpan, ponder on it, call mak saya. Okay, saya quite close dengan mak saya. Saya call mak saya tanya dia, what do you think? Okay, I don't think this job is for me, so saya nak quit. And semua dah masuk lah, bonus dah masuk, gaji dah masuk, apa semua. 3 months, dia kena bagi 3 months notice. Dekat SIME dulu kena bagi 3 months notice. So I said, okay lah, let's move on. Surat tu ambil daripada ni lah, dekat rumah saya, ambil and submit immediately the morning to my boss. 24-hour notice maknanya the day itself saya dah berhenti. Dan anda tak boleh nak quit sesuka hati sebab anda tak ada saving. So it's very important bila you start kerja orang-orang muda, okay, yang youngsters yang baru graduate ni, okay, save your money as much as possible sebab you tak tahu future you dekat tempat kerja you sekarang macam mana. Okay, mungkin you macam case dia lah, where dia berselisih faham dengan dia punya boss, orang kata tak ngam apa semua. So benda tu jadi tak syok, pergi kerja pun tak syok. Okay, and saya tak tahu culture government sebab saya tak pernah kerja government. So but according to this guy ni, dia kata yang okay, serta-merta 3-4 hari saja dia ditukarkan ke unit oleh ketua cawangan. Okay, so basically dia kena transfer lah, being transfer out. Okay, pindah ke department baru. Okay, so basically also okay, dia because kena pindah suddenly ni, so dia go into depression lah. Okay, jadi dia pun ambil cuti 2 bulan. Okay, dia kata dia gunakan alasan ni lah, ACL dengan meniscus tear lutut ni. So dia ambil lah cuti 2 bulan. Okay, start cuti 2 bulan ni lah, datanglah kisah utama kita, iaitu saya punya kepakaran, iaitu bidang saham. Okay, dekat sini jelas sebab saya dah baca the whole article, saya masih keliru. Sebenarnya dia ni invest dalam saham atau dia invest dalam kripto. Saya masih keliru dekat sini sebab tak jelas. Dia tak pernah mention apa-apa pun nama saham yang dia pernah beli secara spesifik, tak ada. Dia hanya mention satu, iaitu Bitcoin. Dan seingat saya, March tahun lepas 2020 adalah waktu crash. Jadi macam mana dia buat profit time tu? So tak masuk akal juga di situ. So ada kemungkinan apa yang dia beli adalah cryptocurrency. And cryptocurrency is not securities dan ia bukan saham. Okay, kita jelas terang okay. Cryptocurrencies are not securities. Dengan erti kata lain, ia bukan saham. Okay,
it is digital asset. Okay, sila bezakan okay. Mereka yang tak tahu, sila bezakan cryptocurrency, digital asset. Dan cryptocurrency sangat volatile. Okay, how volatile dia? Saya bagi contoh. 2 hari lepas, okay, ada satu kripto nama Nano, harganya hanya RM5.6 lebih. Okay, malam tu saya ingat saya beli about 5.6 something USD. Saya beli sebanyak 10 unit, 10 coins. Okay, and pagi esok saya bangun, okay, pagi besok saya bangun sudah sekitar 6.20. That is how volatile. Dan cryptocurrency ni sebab tu boleh untung besar dan boleh rugi besar. Macam mana anda manage anda punya crypto, itu anda perlukan pengalaman. Okay, so the way they tell the story dekat sini, saya tak rasa dia invest dalam saham. Okay, ini hanya pendapat saya. Okay, saya rasa dia invest dalam cryptocurrency. Okay, so maybe you guys juga boleh komen kat bawah, what do you think? Dia invest dalam saham ke atau dia invest dalam cryptocurrency sebenarnya? Okay, anyways, mula-mula memang tak layan, tapi berkali-kali keluar. Okay, saya bermodalkan duit iSina. So dia apply iSina tu, yang apa, iSina AK yang saya apply tu sebab ingin berkahwin tahun ni. Okay, ini adalah the common mistake. Okay, menggunakan duit emergency atau duit yang mempunyai purpose lain untuk melabur. Okay, ini adalah satu mistake yang sangat-sangat common. Okay, nak melabur tak boleh gunakan duit lain selain duit pelaburan. Okay, kerana kita tidak tahu tempoh ROI kita bila. Okay, return on investment kita tu bila? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita tak tahu. Okay, sebab saya sendiri pun pernah jumpa satu kes. Dia tanya saya, ada tak saham boleh beli yang untung dalam 3 bulan? Saya pun macam, okay, kenapa nak kena untung dalam 3 bulan? Dia kata, sebab duit ni duit untuk saya kahwin. Okay, jadi dalam 3 bulan ni ada tak yang boleh gandakan atau triplekan duit ni? Okay, biasa memang saya biasa terima soalan-soalan bodoh tu, biasalah tu. Tapi saya layankan je lah. Okay, so ada tak saham yang saya beli sekarang boleh double atau triplekan duit saya dalam masa 3 bulan? Okay, so harap-harap this 10,000 ringgit ni boleh jadi 20,000 atau 30,000. So saya boleh gunakan untuk dana perkahwinan saya. Itu apa jawapan saya pada orang tersebut. Saya kata, kalau nasib anda baik, mungkin anda tercapailah cita-cita tu. Tapi ada juga possibility saya rasa anda tak kahwin. Okay, ada possibility anda tak kahwin sebab anda hangus semua duit anda. Okay, saya jawab macam tu je. Alright, so please, untuk mereka yang nak invest duit dalam apa saja pelaburan, kripto ke, hartanah ke, saham ke, unit trust ke, whatever lah, fund, dana, private, whatever lah, jangan gunakan duit yang anda ada tujuan lain untuk duit tersebut. Okay, duit pelaburan adalah duit pelaburan sebab kita tak tahu bila kita boleh dapatkan return kita. And kalau betul tekaan saya sebenarnya dia invest dalam cryptocurrency dan bukan saham, ini lagi gila lah, lagi bahaya lah. Okay, so anyways, pada awalnya nampak menarik, jadi saya rakus. Okay, walaupun saya sudah berjaya mengauk keuntungan lebih kurang 33,000 walaupun 2 minggu. Okay, ini pun dah tanda that this is not saham, this is crypto. Okay, crypto can give you crazy return. Jika anda masuk 5,000, yes, boleh jadi 33,000 dalam 2 minggu. Okay, kalau nasib anda timing, anda masuk kebetulan crypto tu terbang. Okay, nothing is impossible untuk crypto. Saya dah tengok sendiri dengan mata saya. Okay, so in saham susah, melainkan anda kebetulan anda hit satu company yang gila-gila tengah orang tengah. Contoh tahun ni macam Data Prep, contoh. Okay, daripada 40 sen boleh naik sampai RM4. So it happens, yes, but the kekerapan tu sangat jarang. Dan untuk anda hit dalam banyak-banyak saham, anda kebetulan hit yang menjadi tu sangat-sangat rendah. Okay, so my tekaan, ini tekaan saya peribadi, this is crypto saya rasa.
Okay, saya rasa kripto. So dah untung besar, jadi tamak sekali kena game dah. Okay, dia kata macam tu lah. So dari modal 5k, okay, so basically dia kena game. Okay, maksudnya dia rugilah duit tu semua. So dari modal 5k saya tambah 25k yang dapat dari saham yang untung lah konon masa 2 minggu awal tu. Okay, so selama 2 bulan saya cuti, saya duk main saham je. Okay, dia duk tulis saham. Tapi dia tak pernah mention contoh saham apa yang dia beli, harga, semua tak ada. Semua sangat general. So bagi saya betul ke ni saham, tapi kenapa ada mention saham Bitcoin? Saham Bitcoin tak wujud. Dia Bitcoin adalah, okay, cryptocurrency. So macam saya suspect this is crypto. Okay, so let's just assume lah it's crypto. Okay, so dia tamak dan rakus sehingga kesemua saham saya rugi dan saya amat terkesan dan mahu jatuh muflis dengan bankrupt. Okay, dia after dia dah lost ni, okay, so basically dia modal 5k, dia make up to 33k. Okay, so saya assume lah dia jual dan dia cash out, dan dia masukkan lagi 25k daripada duit profit. So actually modal asal dia tetap 5k je lah sebenarnya. Okay, but he lost all the money. Okay, this is common dalam crypto. Okay, saya ambil jalan pintas dengan membuat pinjaman dengan bank. Okay, Co-op Bank pertama. Sebab payslip saya masih cantik, jadi lepas walaupun ada kereta. Okay, so bla bla, dia pinjam dengan CBP 20,000. 20,000 dan sebulan kena bayar 240. So sekarang ni komitmen dia dah ada pula this one. Tadi kita dah tulis ni, so dia ada now CBP 240 pula sebulan. Okay, untuk 10 years. Okay, for 10 years. So 10 years punya loan. Dan kembali bersaham lagi. Okay, yang saya join tu sampai habis duit pinjaman 18k. Okay, so dia burn the 5k, now dia burn the 18k. And then bulan 5 tahun 2020, family ajak pergi merisik dan bertunang, beli cincin, planning untuk bulan 5 2021 dan, tapi tertangguh sebab COVID. Okay, selesai tunang itu saya tidak duduk diam, saya apply lagi pinjaman sebab inginkan jalan mudah. Sedangkan kerugian asal 5k campur 18k CBP 23k. So dia dia pergi buat pinjaman lagi. Pinjaman saya berjaya lawan sana, bertenang seketika dan berjaya tinggalkan saham khurafat Yahudi. Okay, so sekarang ni nak salahkan saham khurafat Yahudi. Okay, ini common lah bagi saya, macam anda fail sebab diri anda sendiri. Jangan salahkan don't blame the assets. Alright, don't blame the assets kerana ada ramai je orang yang buat duit dengan cara yang betul. Okay, so basically this guy ni tamak, rakus, knowledge tak ada, dah rugi pun masih pergi buat pinjaman. Okay, because dia dah jadi macam gambling, dia dah habit. Okay, saya dah tengok banyak orang yang actually take loans to play macam stock market. I don't know this one is stock market or crypto, tapi saya lebih menjurus pada crypto because saya tak tahu macam mana dia boleh make profit so much dalam masa yang singkat, sedangkan stock market tengah crash masa tu, dia bukannya tengah untung. So it doesn't not make sense for this to be stock market. Crypto mungkin, sebab saya ingat lagi apabila ramai yang lari daripada dunia stock market, ramai orang pindah ke cryptocurrency that time. Okay, okay. So memang asal hidup saya mencatu, boros, tak pernah beli apa-apa, kusut di tarif dah. Okay, cukup bakal berbaki 274. Dan gagah lagi nak buat pinjaman walaupun agak susah. Apply RHB Bank, tawarkan diri, boleh lulus sebab kedai-kedai jagi. Okay, 14k pula. So ada 152 sebulan. So RHB 152 sebulan for 10 years. Alright. Okay, planning asal duit ni nak buat kahwin, tapi itulah iman manusia ni sentiasa diuji. Terjebak lagi konon nak dapat keuntung saham lagi. Okay, not only dia dah rugi berkali-kali, lepas tu dia konon dah tahan lah nafsu. Okay, berjaya lah tahan kat sini. Mana tadi? Dia tak pergi ambil loan tu. Dan dia ambil loan, dia pergi masukkan diri dia lagi dalam
saham. Okay, dia claim saham lah, saya rasa kripto. Tapi diuji melingkup. Hidup sekarang memang dah tak tentu arah. Bakat isteri baik, boleh terima support saya di awal 23 tahun. Dan saya memang agak susah dalam faktor kewangan saya. Okay, so basically, okay, ni dia dah, you guys boleh cari sendirilah artikel ni. So basically dia nak cerita yang dia nak kahwin. Okay, dia nak kahwin and duit dia dah tak ada, dia dah rugi. Okay, and yang dia cerita dekat isteri dia tu ialah lebih kepada loan rumah dengan kereta je, kata saya. Dia tak cerita pun pasal dia rugi teruk dekat saham tu. Okay, so basically jap. Okay, so basically dia buntu lah. Okay, dia buntu nak buat apa. Okay, dia buntu nak buat apa. So lessons that we can learn okay, kalau daripada cerita ni okay, investment ni, kita cerita pasal investment investment. Okay, first kali prinsip of investment capital kena datang dari own cash, not loans. Okay, tak boleh datang daripada loan. Bukan tak boleh datang, tapi orang advance boleh gunakan loan untuk sebagai leverage. Okay, saya pernah buat benda ni, where saya make the money, saya berjaya bayar the bank punya profits, and I still make money from that. Okay, itu sebab saya dah advance. But for people yang beginner, your capital must come from your own cash. So bila datang from your own cash, okay, it must come from your habit of saving. Okay, control expenditure and allocate for savings, emergency, dan juga savings untuk pelaburan. Okay, dua benda separate Okay, it must never be together. Dia kena separate. Okay, so you should learn from this. And then nombor 3, kereta tu tadi, always beli ukur baju di badan sendiri nama dia, baju di badan sendiri. Okay, so buy within your means. Okay, beli apa yang based on your kemampuan. Alright, and then kita boleh tengok lagi decision making. Okay, decision making dia sangat, bagi saya, weak. Okay, sebabnya dia rely on orang lain untuk make decision dia, where dia tidak ada kemampuan untuk berfikir sendiri, bagi saya. Okay, ni saya punya personal opinion lah. He couldn't think for himself, and dia rely on orang lain dan nak memuaskan hati orang lain. Sedangkan at the end of the day, hutang apa semua tu dia sendiri yang kena tanggung. Okay, so decision making is very important. So consult the right people. Okay, ramai qualified punya financial advisors dekat luar ni, okay, yang kita boleh bayar, where dia boleh bagi good advice. So bagi guy ni, bagi saya ialah, apa yang anda boleh belajar dari dia ialah, parents tak semesti adalah penasihat kewangan yang terbaik. Tak semesti. Ia bergantung pada latar belakang parents anda. Kalau parents anda memang savvy in terms of finance, lain cerita. Tapi kalau dia tak savvy, dia sendiri tak tahu, tak pernah invest, tak pernah ada these commitments and stuff, dia tak pandai in terms of this kind of things, they are the last person yang you patut cari untuk advice kewangan. Alright, so that's very important. And then bila dah terjebak dalam pelaburan, okay, knowledge is the key. Okay, is the key. Knowledge is the key. Tanpa knowledge, anda pasti terjerat. Okay, lagi-lagi kalau macam dah buat profit gila-gila, okay, daripada tadi 5k jadi 33k. What he should have done, it was at least, okay, bila dah jadi 33k, sepatutnya dia ambil profit. Okay, that was what he should have done. Okay, dia patut ambil profit maybe dalam sekitar 15k, dan balance tu nak buat apa, buatlah. Okay, you nak attempt again, attempt, but your 15k is kept aside. Okay, sekurang-kurangnya 5k iSina dah cover balik, campur lagi profit 10k. Okay, dengan tu pun actually at least dah boleh buat guna untuk duit kahwin tadi. Okay, so balance dia attempt tu kalau fail, maksudnya apa? Maksudnya method tu tak betul sebenarnya.
Okay, so the first profit was just pure luck. Alright, and then yang anda boleh belajar, okay, saya dah mention pasal avoid loan. Okay, so apabila kita dah gagal dalam satu pelaburan, okay, kita kena muhasabah diri. Alright, muhasabah diri. Okay, we need to see apa yang kita buat silap. Okay, that's why sometimes kalau orang yang melabur dalam saham, saya akan advise that, let's say lah anda dah rugi straight ni, benda yang anda patut buat bukannya keep on trading. Benda yang anda patut buat adalah jauhkan diri anda sekejap dengan saham. Contohlah kalau saham kan, jauhkan diri anda sekejap dan look back dekat semua trade anda. Okay, look back and answer why. Okay, why apa? Why did I lose money? Okay, why did I lose money? Kalau you tak boleh jawab soalan tu, maksudnya you belum ready untuk masuk kembali. Okay, kalau anda tengok dekat sini, orang ni memang betul-betul yalah, boros, tamak. The way dia tamak tu sebab dah rugi, pergi cari loan lagi, masuk lagi. Okay, itu pun dah insaf sekejap tak dapat, tiba-tiba pergi ambil RHB pula dan lost the money again. Okay, so bagi saya benda ni can be avoided 100%. Okay, maksudnya katakanlah anda ni, saya assume viewers saya yang masih muda, baru je graduate, okay, belum lagi tempuh apa-apa. Okay, my advice is don't repeat this mistake. Okay, jangan buat mistake yang sama macam ni. These are common mistakes lah, banyak dalam kehidupan masyarakat ni, ramai orang yang macam ni. Okay, orang yang tak tahu lah nak kata tak ada guidance ke apa ke, but making this silly mistakes which cost dia punya future. Okay, so bagi saya lah, kalau I don't know whether this guy tengok ke saya punya ni, okay, bagi saya, saudara dah buat mistake dan saudara patut learn from this. I mean like, you dah, there's, orang kata tak boleh patah balik masa. So the best is always hubungi AKPK lah, okay, the badan yang menguruskan memberi nasihat tentang macam mana nak settlekan your hutang. And then nombor 2 is, after you dah settle ni, ialah saya punya advice is, jangan main masuk any pelaburan just because you dapat untung sekali, you pergi masuk lagi, dah rugi, you pergi hutang lagi. Okay, so jangan buat benda-benda macam ni. Alright, sebab luck ni, you can hit once, but second, third, fourth, belum tentu anda hit. So so buat viewers saya, especially anda sendiri lihat okay, saya rasa saya pun pernah tegur pasal ni. Okay, you can hit the stock market, especially macam stock market, untung first time, second time, okay, by speculating, but the third time, the fourth time will hit you hardest dan you akan lose semua your money. And worst case scenario, kalau anda seperti saudara ni, pergi cari loan pula dah, pergi lagi, konon nak revenge, nak masuk, nak cari jalan mudah, nak cover balik semua losses tu, anda end up losses dengan lebih banyak. Okay, so it's best that nombor 1 is kita kena kenali diri kita. Kita kena tahu kita punya level of kewangan, knowledge kewangan kita tu tak kat mana. Kalau kita ni kurang pandai, sentiasa pergi cari orang yang lebih pandai. Okay, belajar from, and then also belajar daripada mistake-mistake yang telah dilakukan oleh orang sebelum kita. So okay guys, saya harap apa yang saya share hari ni mampu memberi sedikit sebanyak lah knowledge kepada you guys. Okay, again saya mohon maaf kalau apa yang saya kata terguris ke hati dan perasaan. Okay, terutama mana dah tahu orang yang terlibat dalam artikel ni tertengok video saya. Okay, saya tak ada niat apa-apa untuk nak bash ke apa. Saya hanya nak berkongsikan. Lagipun artikel ni diletak secara public, open. So saya rasa memang saudara ni pun letak di situ untuk memberi pengajaran kepada orang lain. So saya just make use of this content untuk sharekan pada viewer saya dekat Ruki Saham Gakuen that you guys boleh rancang dia punya kewangan daripada awal. Okay, and you have to avoid this kind of mistakes. Okay, because dia sangat costly kepada masa hadapan you. Okay,
So as usual, before I end my video, kalau you belum subscribe to my YouTube channel, okay, you can hit that subscribe button, hit that like button and share pada kawan-kawan. Also yang belum like page Facebook saya Ruki Saham Gakuen, boleh hit that like button. And semoga apa yang saya share ni memberi manfaat pada you guys. So saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Saham, Raja and out.